Sharing hari ini bertajuk trainer profile for client versus trainer profile for HRD submission application. Okay. So sebelum tu saya nak tanya semua orang yang ada hadir malam ni, tulis dekat ruangan chat. Jika anda adalah training provider, tuliskan TP. Jika anda adalah training provider, tuliskan TP. Okay, Dr. V. Dr. Pativan masuk tak malam ni? Dr. V. Seri, yes. Morgan, Ishak, okay, cantik. Yes, together, right. Okay. Ada orang pernah tanya saya tahu, Kak Yan, you sharing macam ni kepada TP, you tak rasa ke you share sesuatu kepada kompetitor? Saya suka ulang ayat ni. Dalam trainer dan dalam training providing untuk HRD claimable cost ni, kita cerita tentang collection of 2.2 billion. Collection tahun 2023 adalah 2.2 billion. Kenapa kita nak compete kalau kita boleh sama-sama win? Yes, kan? Kita nak sama-sama win. Sebab tu kita kena sama-sama. And I believe givers gain. Whenever kita beri, kita akan dapat. Okay? So sebenarnya dalam dunia latihan ni, satu perkara kita tak boleh tamak. Okay? Siapa tamak selalu rugi. Daripada kecil-kecil kan? Hadi kita dengar cerita ni, bagai anjing dan bayang-bayang kan? Saya selalu belajar. Selama mana kita memberi, di situlah laluan untuk kita lebih dapat. So saya sebenarnya suka sangat membawa ciri-ciri ataupun culture sharing. Sebab tu dalam grup beta, dalam grup alpha, dalam grup traderpreneur, kita selalu nampak kan, siapa-siapa je boleh share ilmu. Share je, share apa you training hari ni, siapa you jumpa, apa you rasa, apa you dapat. Kita share, yes, win-win together. Alright. Siapa dekat sini trainer? Tulis itu trainer. Tulis itu trainer. Yes, Coach Kalis tanya ada pecah telur hari tu. Halimi. Okay. So kalau Coach Kalis dia kena jawab 2 kali lah sebab dia dah jadi trainer as well as trainerpreneur. Yeah, okay. Heidi, yes. Zulaimi. Dr. K. Haji Babar. Mustafa. Kebanyakan diorang ni ramai yang alumni Train to Gain 4 dan ramai juga yang hadir Train to Gain 5. Hari tu saya dah tanya kan, kenapa trainer ni ramai lelaki? Okey, kita tengok malam ni, ramai lelaki ke ramai perempuan? Okey, sekali pandang saya nampak lelaki juga. Okey. Alright, TTG 5. Okey. Last. Siapa dekat sini adalah trainerpreneur? Trainerpreneur ni dia bukan trainer, tetapi dia hanya fokus kepada marketing. Tuliskan trainerpreneur. Okay, Hadi, yes. Su, okay. Azid, yes. Azid di PJ. Hadir Train to Gain. Dari PJ ke Johor untuk Train to Gain. Bawa anak dan isteri. Afizul, alright. So, kalau orang tanya Kak Yan, saya bukan trainer. Saya tak ada TTT. Boleh ke jadi trainerpreneur? Jadi jawapannya adalah boleh. Alright? Okay. So, kita nak masuk sharing kita malam ni iaitu nama dia adalah trainer profile. So, untuk itu saya nak kongsikan screen. Okay. Trainer profile adalah satu documentation yang kita akan beri kepada klien. Dan kita beri kepada klien ni adalah sewaktu mereka belum beri approval. Dia belum bagi approval lagi. Saya minta Siti, respon saya boleh Siti? Nampak tak saya punya slide yang Canva ni? Nampak. Nampak Okey. So siapa yang buka kamera dan menggunakan kita punya apa tu nama dia? Background, boleh redeem dengan saya. Link ni. Saya akan copy link ni dan saya akan share link ini kepada anda. So you boleh edit sahaja. Saya kerja full time. Okay, Nick, kalau you kerja full time, kita kena jaga keberkatan masa di mana waktu kerja tu kita fokus kepada kerja lah.
Jadi contoh habis kerja pukul 5 dan you ada masa malam. Okey, malam kemudian weekend. Malam dan weekend. Semua yang membuat trainer-trainer ni pada saya ada je yang masih bekerja dan apa yang mereka buat adalah mereka menjaga masa dan mereka allocatekan masa untuk mereka pitching ataupun hanya email dulu. Dia email dulu. Dia email klien. Kemudian bila dia dapat ataupun dia dapat leads masuk, masa tu dia bagilah antaranya yang kita nak belajar malam ni iaitu trainer profile. Okey, yang saya tunjukkan ni adalah trainer profile berbentuk bergambar. Okey, bergambar dan dia ada some of the information lah. Okey. Dan apa yang kita boleh buat dekat sini sebenarnya kita boleh tambah kita boleh tambah gambar sebab seeing is believing. Orang nak tengok tau. Orang nak tengok, orang nak apa tu kita panggil? Dia nak trust. To trust the trainer, dia kena tengok who are you. Okay. Sebab tu dekat sini saya akan tunjukkan beberapa tips apa yang perlu ada dekat dalam trainer profile untuk klien. Okay, trainer profile untuk klien biasanya bergambar, berwarna, font yang digunakan adalah senang untuk dibaca dan tidak ada lebih daripada satu font, satu jenis font. Cuba you tengok kalau kata kat sini saya tukar-tukar. Sini saya guna font macam ni. Okay, contohlah saya guna ni. Lepas tu dekat sini saya guna macam ni. Sini saya guna macam ni. Cantik ke tak? Okay. So bila kita buat apa-apa documentation pun, pastikan font yang kita guna tu adalah font yang senang dibaca dan tidak lebih daripada at least dua lah, maksimum tu dua. Contohlah macam ni. Mata kita takkan rasa selesa bila membaca sesuatu dokumen yang font dia banyak sangat dalam satu documentation. Okay? Jadi kat sini you boleh gunakan font yang senang dibaca dan jangan lebih daripada dua jenis. Okey. Yang kedua adalah gambar. Okey, bila letak gambar, kita jangan letak gambar sampai muka kita je. Macam gambar pasport tu. Kalau boleh sampai bawah sedikit. Kat pusat pun dah okey. Okey. Kemudian, apa yang penting adalah intro. Okay, kat intro ni you boleh cerita sedikit lah siapa anda dulu kat mana, apa you punya kerjaya ataupun you punya passion, you punya forte ataupun niche dalam training tu, you boleh jadikan the introduction. Career experience, tahun berapa? Sebab biasanya klien dia akan lebih suka bila kita punya career experience tu banyak. Contoh saya memberi latihan ISO, katalah saya baru habis grad, saya terus jadi trainer, kemungkinan dari segi experience career tu kurang lah. So sebenarnya career experience ni dia memberi bonus kepada kita bila kita sharing. Okay. Kemudian kita sambung dengan academic qualification dan professional qualification. Salah eja, qualification. Okay. Kemudian apa saja you punya qualification ni, kalau contoh training yang you bagi tu dia adalah training yang perlukan certification untuk sesuatu tempat, you kena letak. Contoh you buat food ke safety, you kena ada NIOSH. Mungkin you buat IPC, ada certified IPC. Kalau ISO ada lead auditor, okay? Kemudian training conductor, ni semua detail-detail kita lah. Okay. Satu perkara yang saya suka nak sharing adalah hashtag. Okay. Hashtag ni antara sebab yang menyebabkan saya mudah nak closing. Okay. Katalah saya dah pitching, saya dah explain ke saya buat Zoom ke ataupun jumpa dengan klien. Saya kena ceritalah siapa saya. Ikutlah lebih kurang macam ni. Siapa saya ada apa qualification. Okay. Dan saya akan cakap, okay, you can find me from the social media with hashtag teacher ISO. Jadi, diorang pun pergi ke Facebook. Okay, dia pergi Facebook contohnya.
Dia pun type hashtag. Si- Siti nampak tak saya punya ni? Facebook? Nampak Okey. Daripada hari ni, nanti sekejap lagi saya ulang semula kepada yang dah pernah dengar. Refresh. Yang baru memang kena buat lah. Okey. Berapa sekurang-kurangnya hashtag yang kita kena ada apabila kita membuat konten di dalam social media? Zaman sekarang adalah zaman orang nak tengok kita di social media. Okay, kita mesti famous. Kalau tak famous pun at least mereka boleh jumpa kita. Okay, kalau saya nak beli apa-apa pun saya akan cari dekat social media. Ya, 5. Okay, Syafiq. Baguslah Syafiq. Okay. Contohnya saya kata, okay, you can find me from the social media with hashtag teacher Aisu. Ada berapa post kat situ, Siti? 1,000. 1,000. Ah, 1,000. okay. So, bila saya sharing, saya akan sharing saya dengan hashtag tersebut. Ni saya buat ISO Consultancy, apa beza RIS dan OSH MS. Uh, Johor Mai kita dah dapat ni dengan salah seorang trainerpreneur juga. Ni saya jumpa ex-bosses saya. Ni kita bagi limau kepada klien. Okay. So sebenarnya pelanggan-pelanggan kita ni mereka lebih suka untuk trust sebab sometimes kita pitching HR manager ataupun kita pitching quality manager ataupun kita pitching purchasing ataupun buyer ataupun sales and mereka kena report kepada top management. Orang yang kita pitching mereka mereka perlu berjumpa dengan top management untuk mendapat approval. Kalau kita pun contoh kita nak kena buat satu presentation kepada bos, kalau kita tak ada bahan dan kita tak ada apa yang nak explain kepada bos, kita pun rasa macam tak sempurna. Contohlah, saya pitching HR manager. HR manager perlu dapatkan signature daripada CEO atau COO atau managing director. So, bila saya kata, okay, ini saya di social media. You rasa dia akan buka tak ni? Dia akan cerita tak dengan bos dia? Okay, bos. Ni Puan Mahiran. Puan Mahiran ni bagi ISO. Okay, ni gambar-gambar dia. Ni dia dekat syarikat ini. Ni dia punya video. Ni dia dekat kilang plastik. Ini dekat kilang buat simen. Lepas tu training dia ada game-game, bos. Contohlah kan, saya bayangkan macam tu. Okay. Lebih kurang macam tu lah. Jadi, apa saja yang kita buat related dengan training kita, itu adalah nilai yang mesti kita kongsikan. Dan bila kita kongsikan, janganlah tinggalkan kita punya hashtag ni tadi. Okay? Okay, so semua saya nak pegang pen dan kertas. Saya nak anda tulis dekat pen dan kertas. Okay? Hashtag yang pertama adalah personal branding. Personal branding. Kita masih dekat trainer profile di mana kita add on dalam training profile kita hashtag. Hashtag untuk klien nampak skodan kita. Okay. Jadi yang pertama adalah hashtag personal branding. Okay. Kepada semua adik-didik Kak Yan yang dalam alpha, beta dan juga trainerpreneur yang dah pernah bersama-sama saya review you punya personal branding. Sila tulis di ruangan chat apakah hashtag personal branding anda. Kalau yang belum ada boleh fikirkan sekarang, try je. Okey, tuliskan dekat ruangan chat apakah hashtag personal branding anda. Coach ERT, Danish Core. Danish ni dia mengelak tau, semua dia masukkan. Saya nak satu dulu. Okey. Yang pertama adalah personal branding dulu. Coach Kalis, okay. Osh Hero, Coach Staff, yes. Lagi. Lagi. Okay, Prof Akbar, Lean Manufacturing ni dia dekat kepakaran. Prof Akbar, saya rasa Prof punya, saya boleh buatkan sekarang. Prof Akbar Ali. Prof Akbar Ali. Saya rasa Prof boleh pakai ni. Untuk Dr. K, jangan anda underscore. Kalau you ada underscore,
hashtag tu lari, dia hilang. Ah, Coach Coach K, Dr. K. You terus letak Coach Dr. K pun boleh. Lady First Aid Trainer, Lady First Aid Trainer. Lady First Aid Trainer pada saya dia macam panjang sikit lah. Boleh try ni. Coach Mus. Coach AI. Okay, okay. Coach AI. Okay. Bila kita dah ada personal branding ni kan, apa kita kena buat adalah kita kena cari ada tak orang dah pakai. Kalau ada orang dah pakai, janganlah pakai. Nanti bila kita pakai, orang tu tekan. Bila dia tekan, dia tu jumpa pula orang lain. Dah melepas. Okay. Coach AI. Kalau Coach AI ni adalah Cik Mus, saya galakkan lah. Tapi kalau saya tengok yang ni orang lain pakai, contoh Firdaus, dia dah pakai. Baru pula tu. Coach Gamification. Coach Gamification ni kepakaran. Cik Mus try cari yang you punya. Yang you. That is you. Untuk personal branding dulu. Kita ada 5 hashtag nak cerita. Yang pertama ni adalah you punya personal branding dulu. Coach AI ni Cik Mus tak boleh ni lah saya rasa. Dia dah terlalu ramai pakai dah ni. Lady CPR. Atika akak rasa Lady CPR okey. Tapi tak payah trainer tu. Bila kita trainer, tak ada masalah. Saya try Sekejap Lady CPR. Okay, this is how when liars pula. Bila you dah dapatkan apa-apa hashtag, ini cara untuk kita nak tengok dah ada tak orang kat dunia ni pakai. Okay, untuk Atika, Lady CPR ni masih okay. You boleh buat macam ni. Hashtag Lady CPR. Macam tu. Bila dia kata we didn't find anything, maknanya you can have that hashtag sekarang. Dan kalau you dah pernah ada apa-apa yang sebelum-sebelum ni, you boleh tekan edit. Tekan edit. Lepas tu you masukkanlah you punya hashtag yang Lady CPR ni banyak-banyak. Jadi you are the user. Bagi contoh, okay. Mus, memang banyak orang pakai Mus tau. Mus Hanafia, Mustafa, AI, Mus AI, Musai, Coach, Mus. Okay, sebenarnya macam ni. Lagi satu, personal branding ni kadang-kadang you boleh gunakan apa yang trainee you panggil. Apa yang saya ulang balik, apa yang trainee you panggil you. Contoh macam Durga, katalah they call you Madam Madam Durga ke Madam D ke kan. Dia adalah, okay, Coach K bagus. K Darus saya memang, daripada first saya memang nak, saya alert K Darus ni, okay. K Darus okay, you boleh guna. Personal branding ni maksudnya kita. Kita. Itu kita. Okay, K Darus memang dah pakai. Amboi, amboi. Satu je. Dia tak keluar lagi lah ni. So, you buat apa? Kepimpinan, team building, TikTok, integrity, team building, okay? Okay. Macam ni, yang ada banyak-banyak ni, okay. Tetapi, 5 yang saya nak kongsi malam ni wajib. Dan yang hashtag you tadi, jangan tinggal letak dekat trainer profile nak bagi klien sebab dia nak score rank kita. Ain Zainal, okay. Ain Zainal cantik. Ain Zainal. Sometimes it doesn't mean you punya niche tu. Ain Zainal boleh ambil Yes, Master Firdaus, okay. Master Firdaus memang guna ni lah. Okay, this is number 1 Okay, number 2. Okay, number 2 adalah sasaran. Sasaran you tu siapa? Contoh dalam Trainerpreneur, saya akan guna Trainer Malaysia. Macam ni, Trainer Malaysia. Sasaran kita siapa? You boleh letak contoh yang CPR tadi Yang CPR contoh you nak buat kepada bank-bank Malaysia. Semua bank kat Malaysia ni nak CPR je cari you. You boleh buat contoh. Ni contoh tau. Katalah Bank Malaysia. Ataupun kilang PJ. Aziz, kau punya ni Zid. Kilang kat PJ. Ataupun you nak buat industri Selangor. Ataupun you nak buat
Corporate. Corporate in Malaysia. Okay? Kenapa kita nak ada hashtag sasaran ni? Sebab bila orang baca, dia akan kata, ni aku ni. Macam tu. Kan? Siapa kat sini baca saya punya sharing, lepas tu dia nampak saya tulis tu, nak jadi trainer. Trainer Malaysia. Aku trainer ni. Certified HRD trainer. Kan? Aku ni. Jadi dia pun kata, oh ni untuk aku, Kak Yan ni. Macam tu. Trainer kreatif, Halimi, yang ni trainer kreatif ni saya rasa apa yang you bagi. Yang sekarang ni kita nak sasaran. Siapa kita punya audience? Siapa yang masuk train to gain? Siapa yang masuk train to gain? Okay. Train to gain 1, 2, 3, 4. Train to gain 5 nanti belajarlah. Okay. Yang masuk train to gain 1, 2, 3, 4. First module kita adalah belajar siapa sasaran kita. Siapa? Contoh macam saya punya sasaran, contoh dalam trainerpreneur, saya akan tulis contohnya trainer Malaysia. Saya akan guna juga kat sini contohnya sasaran. Nak buat duit dengan training. Maknanya sasaran saya orang yang nak buat duit dengan training pergi kat aku. Mari dekat Kak Yan. Mari dekat Kak Yan. Macam tu. Okay. Sasaran ni bermaksud siapa orang yang nak dengan kita. Okay. Coach Tah betul. Usahawan, entrepreneur, team sale, increase sale. Boleh. Okay. So kita dah belajar berapa hashtag? 2 Pertama tadi apa? Personal branding. Yang kedua, sasaran. Okay. Yang ketiga. Okay. Yang ketiga. Yang ketiga ni adalah syarikat kita. Okay. Syarikat ataupun program. Kalau you belum ada syarikat, katalah you bersama kita lah Leading Quantum ataupun you bersama TP lain, you boleh namakan program you tu apa? Contoh, saya akan buat apa? Kalau saya akan buat LQ Con Consultancy. Dan juga saya buat trainerpreneur. Trainerpreneur. Okey, satu tu syarikat yang saya buat, syarikat saya. Yang lagi satu tu adalah program saya. Program. Dan saya juga guna train to gain. Okey. Hashtag ketiga ini adalah syarikat yang you bawa. Syarikat yang you bawa. Sri Sayuti, nama TP you apa? Sri, nama nama syarikat Sri. Sayuti ni nama ni juga tau. Nama macam different tau. You boleh guna juga. Sri Sayuti tu. Dia ni lah. Dr. K, you kena lawan lah dengan Dr. Siti Nurhaliza. Dr. K Siti Nurhaliza dengan Dr. K, you kena lawan dengan dia. Hidayah Prorish. Hidayah Prorish, dia akan guna Hidayah Prorish lah. Okay, Hidayah Prorish. Okay. So, ini apa tadi, guys? Ini adalah syarikat. Saya nak tengok Hidayah Prorish ada tak? Makno pernah pakai? Ni. 2023 Makno. 2023 Makno. 2023 Makno. Konten Makno nanti boleh kena ni adjust sikit lah. Okay. Kalau kita, mungkin konten kita ada tentang family kan? Tentang family. Okay, kalau yang saya dengan family kan, saya buat macam ni. Tengok Kalau saya dengan family saya lah, saya buat LQ family. Sebab saya takut orang nak cari saya, dia teralik kat tempat lain lah. Maksudnya yang kalau saya sharing content family, saya guna, contoh anak saya nak SPM kan. So anak Kak nak SPM, saya guna yang viral, saya guna lain lah, yang saya punya juga. Tapi family saya. Macam ni LQ family. Ni family saya lah. Main layang-layang. Ni anak sulung. Kenapa kita still nak kena sharing pasal anak ni? Agak-agak. Agak-agak. Saya nak tanya Makno lah, Makno. Kenapa Makno? Kenapa kita nak cerita juga pasal family lah, laki lah kan? Romantik konon kan? Kenapa? Makno agak-agak. Makno. Okay.
Dia tak unmute tu. Kita wujud, okey. Supaya orang tahu kita Ah, bukan scammer. Ya. Apa makna rasa? saya saya sebenarnya baru nak type. Oh nak tak? Ah, Jangan atau tak tak. Jangan nak tak dah. Ah, nak apa nama nak bina kepercayaan kepercayaan untuk orang lain lah. dia macam ni. Especially trainer kita kena buat satu, bukanlah kita, orang tu beranggapan, memang real thing lah. Okay? Kalau dia adalah seorang ibu yang baik dengan anak-anak dia, dia adalah trainer yang baik untuk pekerja-pekerja saya. Contoh kan. Jika dia adalah seorang ayah yang bertanggungjawab dengan keluarga dia, dia adalah seorang trainer yang bertanggungjawab dengan student-student dia. Ah, jika dia seorang yang, contoh kan, macam tu lah lebih kurang Yes, Rashdan. Ni Rashdan brain color Okay. So sebenarnya untuk orang trust kita, kita bukan scammer betul. Kita bukan scammer, kita wujud, kita bukan orang yang nak scam dia orang. Macam itulah lebih kurang Alright. Okay, seterusnya. Kita dah ada berapa hashtag? 3 Personal branding. Lepas tu, syarikat, Sasaran. sasaran. Okay. Yang keempat adalah hashtag kepakaran. 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 Apa kepakaran kita? Okay. Kalau kepakaran, bila saya share ISO tu, saya tambahlah. Saya letaklah ISO 9001, macam tu. Kepakaran saya, ISO 14001, macam tu. Okay. Kalau kepakaran you tadi, Lady CPR, kepakaran you adalah first aid. First aid training. Boleh letak first aid training, CPR, what else? First aider. Itu contohlah. Kalau you pandai dalam sales and marketing ataupun TikTok kan. TikTok ke TikTok guru, marketing, macam tu lah. Okay. Itu adalah you punya kepakaran. Kepakaran-kepakaran kita ni, um, dia mesti relate dengan you punya gambar lah. Saya try tunjuk Kalau gambar tu, gambar you tengah buat CPR, jangan you buat hashtag tu yang kepakaran lain. Contoh ni. Wah, 1 million. Okay, saya tengok yang saya punya. Ni kawan-kawan saya jugalah yang buat ISO ni. Kak Su. Masa saya mula-mula nak jadi konsultan ISO dan trainer ISO, saya daripada JB, saya drive, bukan saya drive lah, husband saya drive, pergi ke KL, pergi ke Shah Alam ke kot? Shah Alam. Saya jumpa Puan Su ni. Puan Su ni adalah orang pertama yang saya jumpa masa saya nak buat ISO ni. Lepas tu antara perkataan yang saya ingat dia cakap adalah gambar. Mesti ambil gambar. Macam tu. Gambar. Okay. Kalau kat sini, contoh kat sini saya tunjuk. Dah hilang pula itu. So kalau dekat ISO tadi, katalah dekat ISO, saya takkan lari daripada perkataan yang saya ni pakar apa. Saya pakai ISO lah. Okay, tengok Aizat. Dia dah ada tengok. Mr. Bofa ni. Jad, kau masuk tak Jad? Aizat masuk tak? Tak ada Oh, dia tengah dekat Kuantan tadi. Dekat Beta dia jumpa Rosli. Okay. Tengah berjimbalan dia orang. Okay. Okay. Dekat sini yang saya nampak dia tulis contoh Mr. Bofa. Basic Occupational First Aider. I lead strategy. So, Mr. Bofa ni kita tengok. Muka dia je tak? Aizat. So, dia belum banyak guna lah. Padahal hari ni dia bagi training tajuk ni kan tadi Miss Ong. Kan? I rasa dia bagi tajuk ni. Dia belum update lagi lah. Kalau macam ni rugi tak? Baru 2 je. Kalau saya jadi klien, contoh, saya nampak dah lah bukan dia tengah buat bofa. Okay. Jadi, bila kita dah ada hashtag, you boleh edit Pergi posting yang lama, you boleh tekan, saya tunjuk saya tunjuk contoh. Setelah teacher Aisu tadi. Contoh Siti malam ni dia dah dapat dah. Aku nak gunalah hashtag ni. Malam ni dia baru dapat. Lepas tu dia dah update pada bulan lepas. Okey, tekan 3 titik ni. Tekan 3 titik, boleh tekan edit.
Sebab ni saya pakai ni kan. Sekejap. Saya pergi ni Pergi posting kita. Pergi home. Okay, pergi you punya posting tu. Bila you nampak you punya posting, you boleh terus pergi ke 3 titik. Saya pergi kat saya punya posting. Yang lama-lama punya. So, contoh Sri Sayuti dah dapat satu hashtag. Pergi je dekat yang lama. Katalah ni benda yang lama kan. Pergi 3 titik ni. Tekan edit post. Tekan edit post. So, katalah saya dah guna personal branding kan nombor 1. Okay, nombor 2 pun kepakaran saya. Yang ketiga, program saya. Yang keempat, apa saya bagi. Saya punya program. Ni sasaran saya. Contoh saya nak tambah. Katalah kat sini train to gain dah ada, semua dah ada dah. Saya nak buat mentor, train mana pun dah ada. Kat IM, semua dah ada dah ni. Okay, saya tambah teacher ISO lah contoh Teacher ISO. Tambahlah. Jadi tekan save. Jadi hashtag tu you dah pegang Malam ni saya sarankan semua orang dapat you punya hashtag. Okay. So kita kembali kepada trainer profile tadi. Jadi dalam trainer profile tadi, yang lain tu sebenarnya biasa-biasa je sebagai satu trainer profile. Tapi you kena tambah you punya hashtag. Dan you boleh tambah juga gambar-gambar. Gambar-gambar. Okey, siapa yang buka video malam ni, sharing ni kan, kejap kita ambil gambar cantik-cantik. Saya nak bagi editable link ini. So, apa you boleh buat adalah, you boleh padam gambar-gambar ni kan. You tariklah you punya gambar. Okay, kat sini pun you tukar gambar you. Sini you letak nama you contoh kat sini, PI Ong contoh. Okay, tukarlah. So, you boleh edit. Alright. Dekat gambar ni, you boleh pergi upload. You punya gambar yang lain. Masukkanlah. Okay, gambar-gambar ni adalah yang related. Sometimes, bila you pitching safety, katalah you memang buat safety. Lepas tu you buat ISO, you buat working at height, you buat energy saving. Tapi klien yang nak training you ni, nama dia untuk preventive maintenance. Dia nak preventive maintenance je. So, you pergi dekat you punya trainer profile ni tadi, you boleh edit, letaklah semua gambar-gambar tentang preventive maintenance. Katalah gambar ni, contoh gambar-gambar maintenance dia masuk. Sebab kita nak betul-betul je ni. Okay? Dan kalau contoh, nak tambahkan lagi, you boleh tambah kat sini. Okay, you pergi text. Kat sini kan, you cakap, ni, okay, ni kilang apa? Katalah ni Jotek. Okay, Jotek metal. Lepas tu yang ni tadi, ni kilang lain pula. Okay, yang ni katalah Kim Kim. You boleh letak juga syarikat-syarikat yang you pergilah contohnya. Jadi bila orang baca, dia sangat, kita sangat berfokus kepada apa yang dia nak. Training ni, dia adalah satu benda yang sangat, dia sangat detail tau. Contohlah macam saya, klien, saya nak training energy saving. Lepas tu dekat gambar-gambar ni saya nampak dia buat team building lah, dia buat lain lah. Saya kata tak nak lah. Ataupun saya tak boleh decided. Tapi kalau saya letak gambar-gambar yang memang related, tapi kalau boleh trainer tu gambar dia lah. Gambar trainer tersebut lah. Okay. Katalah dia kata nak energy saving. Okay. Saya akan buang ni lah semua. Okay. Dekat atas kita pun dah letak lah energy saving. Contoh Contohlah orang tu nak dan saya bagi trainer tersebut. Jadi gambar-gambar ni you buang. So, you masukkanlah gambar katalah yang training tu, klien kata nak energy saving. Yang pergi closing, Master Firdaus. Master Firdaus tak buat training ni. Yang buat training ni adalah Cik Lee. Jadi, you promote lah semua muka Cik Lee kat sana sini. Hari ni pun dia pergi satu tempat lain. Okay. Dan dia ada peralatan-peralatan baru lagi dia baru beli. Tentang energy saving ni. Nampak tak? Dia pergi sini lagi sini. Sebab kadang-kadang orang yang tengok ni adalah orang yang nak training tu dia nampak, kita adalah benda ni. Benda ni lah yang kita nak kena pergi adjust. Contoh. Jadi kita dah tembak orang yang tepat dengan gambar yang tepat. Okey, ada soalan tak dekat sini? Saya dah habis sesi untuk trainer profile untuk klien. Trainer profile untuk klien. Kalau you nak redeem ni,
dah buka gambar, dah buka video, dah pakai background. Okay, you sharekan apa you dapat hari ni di Facebook group Certified HRD Trainer Malaysia dengan hashtag Mentor Trainerpreneur. Mentor Trainerpreneur. Okay. Ni pun you boleh tambah-tambah lah. Contoh you nak tambah lagi nama syarikat yang you buat, you boleh tambah kat sini. So ini adalah trainer profile untuk kita win customer. Okay. Masa kita bagi profile ni, apa yang kita bagi klien adalah QTC. QTC. Ini formula trainerpreneur yang saya keep on saying berulang-ulang kali sebab saya nak semua orang dapat, semua orang faham. Bila kita pitching, objektif setiap pitching adalah kita nak submit klien quotation. Quotation. Okay. Q quotation. Trainer profile ni yang mana? Yang kita baru buka tadi. Yang ada gambar tu tadi trainer profile. Dan juga course outline. Course outline. Hari-hari lain kita belajar yang lain. Hari ni kita berfokus kepada trainer profile. Okay, bila kita dah bagi QTC kepada klien, klien dah tengok, dia pun happy. Dia dapat QTC ni daripada Master Firdaus sebagai marketeer. Klien kata, Encik Rosli, trainer yang you bagi ni, saya memang nak lah. Saya memang ada peralatan ni, saya nak buat energy saving. Syarikat saya bayar bil elektrik 600,000 sebulan. Kita nak kurangkan kepada 500,000 sebulan, iaitu penjimatan 100,000 sebulan. Dan kita nak trainer bantu kita untuk jimatkan 100,000 ringgit sebulan, bayar bil TNB. Okay. Jadi apa Master Firdaus buat? Dia pun bagi QTC. Minta lah Cik Lee, saya nak you punya course outline, trainer profile. Course outline, trainer profile. Jadi, bila Cik Lee bagi, you kena check lah. Adakah trainer profile dia lebih kurang macam ni? Sebab kita nak win the customer heart. Kita nak win the customer heart. Okay, sampailah customer dah tengok, dia pun kata, yes, Master Firdaus, saya nak trainer ini. Dan dia pun bagi tarikh. Okay, lepas tu you all kena buat apa? Okay, soalan saya. Apa perlu buat lepas client approve? Yang dah biasa masuk kelas, dah pergi train to gain. Okay, betul. Lepas approve dia dengan trainer sebab kita nak kena lock the date. Kita nak lock the date. Jadi Master Firdaus cakap, Cik Rosli, klien saya dah nak buat training energy saving dengan you ni. Pada 8 hari bulan 3. Cik Lee free tak? Cik Lee pun tengok schedule. Alamak, saya tak free lah. Jadi dia kata saya free 9. Jadi Master Firdaus pergilah dekat klien balik. Klien, boleh tak kita postpone kepada 9 hari bulan 3? Klien pun kata, okay Firdaus, kita boleh buat 9 hari bulan 3 energy saving di syarikat saya. Contoh. Okay, lepas tu nak buat apa? Kita dah lock tarikh dekat trainer, dah bagi confirmation letter. Kita kena buat apa kelas? Kita kena, okay, semua yang ada ni kita kena isi template. Okay, semua yang ada e-book, dah baca e-book dan bagi saya 5 point, anda ada 15 marketing tool. Korang ada 15 marketing tool. Berapa modal dia? RM99 sahaja. RM99 je, korang dapat e-book, saya bagi you Taf dah dapat tak 15 marketing tools? Taf, dapat kan? Okay, dalam 15 marketing tools tu, you ada salah satunya template. Kat situ pula. Okay, dalam template you isilah. Nama, saya copy satu template ni. Okay. Okay, template ini adalah yang kita nak anda isikan supaya kita proceed. Kita dah masuk lah. Tak keluar pula. Sekejap Template. Okay.
So template ini adalah yang trainer-trainer perlu isi untuk kami proceed dengan klien. Kita nak bagi dia semua dokumen yang diperlukan lah. QTC, JTQ, train to gain alumni mesti tahu siapa dah pergi train to gain dia akan tahulah apa nak kena submit. Okey Cik Mus, boleh tak apa. Dah lambat pula keluar. Tak apalah, saya isi sini Okay, template. Okay, template ini sebenarnya adalah satu format yang kita berikan supaya kita dapat semua info. Nama company tu apa, dia nak training apa, bila, trainer siapa, berapa hari bulan. Okay, dan selepas you dah isi template tu, kita pun submit kepada klien, training pun jalan. Okay, tetapi masa kita isi template ni, training provider mesti, ni dah keluar dah. Okay. Miss Ong nampak tak WhatsApp saya? Nampak. Nampak Okay. Dalam template ni kelas, di sini adalah yang you kena isi. So saya buat contoh Katalah ni kat sini. Kat sini. So apa you kena isi? Contohnya tadi Firdaus dia dah pergi syarikat Wawa Zainal. Wawa Zainal kata nak buat energy saving. So dia tulis sinilah. In-house training. Nama trainer name dia Firdaus. Company name dia Wawa Zainal Sdn Bhd. Company address. HR dia Siti. Email address Siti apa. Lepas tu 2 hari. Trainer dia adalah Encik Rosli. Training course dia 10,000. Buat dekat syarikat tersebut. Dia isilah. Okay, selepas Firdaus isi, kami akan proceed. Okay, kami akan proceed. Kita proses. Untuk proses apply grant. Okay, you dah dapat dah sebenarnya Dia, kejap Dalam ni, K Darus, tak ada. K Darus NLQ. Okay, semua orang yang dah dapat e-book, saya bagi you dalam grup ni kan? Okay. Grup NLQ ni, okay tengok Beth, Hafizi, Basari, Azmi, Aisyah, ni semua dah dapat e-book. Harga dia berapa tadi? RM99 saja. Tiba Halimi kata apa yang RM99 ni? Okay. RM99 je. Okay, NLQ. Semua yang dah dapat e-book dengan saya, dah dapat ni e-book, kita buat you punya account. Kita buka account dengan kita. Yang bukan TP lah. Kalau you buat TP, kita tak buat macam ni lah. Tapi kita bagi je format tu. Saya bagi juga. Okay. So, katalah unding Unding dia baru close 12,000 2 hari 5S training. Dia dah pecah telur dah. Unding masuk tak malam ni? Okay. Saya proud dengan dia. Dekat Sabah tau. 2 hari training 12,000. Jadi, bila unding dah closing, dia isi template, kita proceed untuk client apply grant. Okay, dekat sana, dekat situ lepas isi template, dekat situ akan adanya nama dia QTC, trainer profile. Okay, trainer profile yang kita submit kepada LQ ataupun training provider. Okay. Dalam QTC JTQ tu, kepada yang tak faham, yang akan datang train to gain, it's okay. You akan belajar kat train to gain. Okay. Saya tulis sini QTC masa pitching. Kan? Masa nak dapat approval. QTC. Lepas dapat approval, you select trainer kan? Okay, lepas select trainer, you kena isi template. Okay. Selepas you isi template, kami akan proses untuk submit client QTC JTQ. Tulis kat pen, tulis kat pen. Ambil pen dan kertas, tuliskan QTC JTQ. QTC ni tadi sama macam tadi, quotation, trainer profile, course outline. Okay, JTQ tu adalah JD14, tak payah hafal dulu pun tak apa. JD14, T3 ni attendant dengan QR code Okay, ini semua kerja kita. Yang susah-susah ni kita buat. Yang susah-susah ni training provider buat. Kalau you adalah TP belum belajar, masuk kelas, train to gain, kita buat sama-sama. Kalau you tengok buku dalam e-book pun saya dah bagi dah sebenarnya. Okay. Dalam QTC JTQ ni adanya trainer profile. Trainer profile ada.
Ada dalam ni Tetapi masa kita bagi dalam template, okay, selepas you bagi template tu, you kena masukkan QTC yang you bagi klien tu tadi. Contoh makno, masa you closing tadi, you dah bagi QTC kat klien. Klien pun dah approve. Dia dah bagi tarikh. QTC yang you bagi klien tadi tu, you kena submit kepada kita. Ataupun kalau UTP, you kena issue semula lah. Sebab dah ada tarikh. Yang tadi tu tak ada tarikh. You punya trainer profile pun trainer profile yang color-color. Yang ada gambar-gambar. Tapi bila kita nak submit QTC JTQ, QTC JTQ ni, ini untuk kita submit HRD. HRD lah. Di mana majikan akan submit kepada HRD dengan satu set dokumen daripada trainer provider. Dalam tu akan ada trainer profile. Okay, trainer profile dalam tu tak boleh yang color-color tadi tu. Dia kena macam ni. Siti nampak tak yang saya share dalam Word ni? Nampak Okay, ni Cik Rozali punya. Cik Rozali, tu pula. Cik Rozali pun dah aggressively buat pitching, buat marketing, buat training dan dia pernah close untuk public training juga Okay. Ini ada A, B, C, D dan training program dengan tahun. Ini adalah format yang kita perlukan untuk submit HRD claimable courses. Ini yang kita perlukan. Okay? Yang tak nampak. Tak nampak Ya, Spring Jam. Saya buka balik. Wait. How about sekarang? Yang ni. Okay. Alright. Okay, ini adalah trainer profile yang kita perlu submit kepada HRD semasa majikan nak apply grant. Apply grant Yang tadi tu Siti, kita bagi yang color-color, yang gambar-gambar tu kan. Untuk diorang nak tengok lah kita siapa. Kalau kita bagi dia macam ni, mungkin dia macam baca je lah. Tapi dia tak tertarik, tak menarik, tak ada bom. Okay. Jadi bila kita nak submit yang kepada Kak Ani tu, kepada trainer-trainer yang actively buat benda ni, bila dia nak submit saja daripada Ani untuk QTC tu, yang trainer profile tu pakailah format ini. Jadi kepada trainer-trainer kita yang tersayang semua, contohnya Jasni, Aaron kan, Dr. K, berapa jenis trainer profile you kena ada? Dua lah kan? Betul, okay? Dua lah. Kalau Saya, macam, ya. kalau kita macam kita ada banyak banyak bidang yang kita boleh ajar, adakah training profile tu kita kena buat berasingan? Boleh. Itulah yang saya cakap tadi. Contoh, just ni, katalah orang tu nak AutoCAD. Satu profile lain. Yang color-color tadi tu. Kalau HRD ni, combine je kat sini. Tepek je kat bawah ni banyak-banyak. Semua training kat sini. Yang HRD, tepeklah semua. Tapi contoh saya klien. Saya nak si Rozali ni untuk, contoh saya nak training daripada Rozali ni chemical je. Saya nak chemical je. Chemical Bila saya sebagai klien, saya dapat ni, saya nampak dia, confine lah safety. Saya macam dah, bila kita dapat macam-macam, kita macam ada celaru tau. Aku nak chemical je. Contoh kan. Chemical ni dia buat tahun 2000 hingga 2008. Lamanya. Sekarang dah 2024. Contoh, saya boleh buat question-question yang saya tak nak tau. Nampak tak? Okay. Tapi kalau saya dapat yang tadi tu, ada gambar, contoh trainer-trainer telefon Rozali. Rozali, saya baru pitching kilang Lion. Lion kata dia nak chemical handling. Lepas tu bila Rozali buat trainer profile yang berwarna tadi dengan gambar-gambar tadi, dekat gambar-gambar tu dia pulun lah semua tentang chemical. Dia pergi angkat chemical, dia pergi kat chemical storage, dia pergi, macam tu. Okay, gambar tu menunjukkan betapa terrornya dia dekat chemical. Okay. Faham just ni? So kalau klien sebab masa tu dia tak approve lagi. Klien masih goyang. Dia masih nak engkau ke, nak orang tu ke, nak orang ni. Tapi bila kita bagi dia dengan gambar-gambar kita, dengan kita punya hashtag, dia skodeng kita, dia nak keluar 5,600 kot. Dia bukan bayar kita 5,600. Okay, so diorang akan buat homework. Mereka akan betul-betul cari kita. Tengok kita.
Ni pergi kat social media tak nampak. Siapa Siti Madia ni? Contoh kan. Siapa Aaron ni? I never see Aaron before. Siapa Dr. K ni? Siapa Zaini ni? Tuan Hasrul ni betul ke? K. Darus ni betul ke buat leadership? Fatin ni betul ke buat colored brain? Dia pernah pergi mana? Coach Khalis ni bagi training kat mana? Ui, kat lembaga getah sih. Oh, dekat Flash ah. Oh, kat TUDM sih. So, orang akan rasa mesti boleh. So seeing is believing. Orang nak tengok. Tapi orang nak tengok, kita janganlah tulis yang dekat sini. Trainer profile ni untuk yang mana kelas? Ini untuk submission kepada HRD Grind. Faham Sebab masa dia submit HRD Grind, dia dah approve dari kita. Masa kita bagi ni, kat ruangan chat masa kita bagi QTC JTQ ni, yang ada soalan saya jawab nanti. Masa kita bagi QTC JTQ ni kelas, JTQ, ni klien dah approve. Dia dah approve, dah bagi tarikh. Jadi tak kisahlah kalau kita tulis banyak-banyak macam ni. Tapi yang masa mula-mula tadi, masa yang awal-awal, contoh Zaini kata, Kak Yan, klien ni nak Cik Lee lah. Dia nak Cik Lee untuk training working at height. Jadi masa working at height tu, kita pulun lah bagi dia punya trainer profile tu memang working at height tu lah. Dia seorang je buat kat dalam Malaysia ni. Macam tu. Okay. Dia kan gambar dengan colourful dengan explanation dia. Okey. Kak Yan, kalau kita baru nak mula training macam mana? Maksudnya hanya ada satu pengalaman. Okey. Kalau yang baru, Siti Nur Fatin. Oh, Fatin. Okey. Siapa tadi tanya saya? Halimi. Halimi masuk tak? Okey. Kalau kita baru, dalam HRD training tu mungkin you boleh baru bagi satu training. Tapi semasa you kerja, dalam kilang ataupun syarikat you bekerja tu, you pernah bagi training English for workers, you pernah bagi training time management, you pernah bagi training apa kan, you boleh tulis. You boleh tulis sebab kat sini dia tak cakap, kat sini dia cakap company Sebenarnya training program ni kalau kita tak letak nama company pun no problem. Tak kisah. Dia tak kisah. Tak letak nama company pun okey. Jadi untuk Fatin, apa sahaja training yang you pernah bagi ataupun sebab tu saya kata trainer-trainer yang nak validate kebanyakan trainer tertinggal buat satu ni. Tulis kat kertas semua. Validation. Validation ni sebelum you keluar dekat market, you carilah kawan-kawan ataupun dekat company you kerja ataupun beberapa orang yang you rasa boleh jadi you punya audience. Okey, contoh Siti dia nak buat time management. Dia panggil lah, Miss Ong, just ni, Aaron, Dr. K, saya nak buat online dalam sejam macam tu untuk tajuk ni. Saya nak 1 jam je, saya nak bagi training ni dan saya nak you validate saya. Okey tak saya punya ice breaking? Okey tak cara saya cakap? Okey tak intonasi saya? Okey, kadang-kadang trainer-trainer ni, intonasi yang kita gunakan tu salah. Intonasi tu macam kita marah. Saya nak semua dalam kelas ni dengar saya cakap jangan main. Janganlah macam tu kan. Okey. Kan Miss Ong kalau ada trainer macam tu memang last lah kau panggil kan. Jadi kita buat adult learning. So dekat adult learning ni dia ada cara kita nak handle ni mungkin macam Su Sagi dia baru-baru ni dia ikut Kak Yan 3 hari Su ikut Kak Yan kan. Dekat training dekat SKP tepi highway Johor tu kan. So macam diorang ni sebenarnya kita perlu panggil nama dia. Kita perlu berkomunikasi dengan dia. Dan kita kena dalam training tu tak boleh macam teori sangat lah. At least you ada teori. Lepas tu you akan bagi dia contoh. Lepas tu you bagi dia praktikal. Jangan kita explain, lepas tu kita suruh dia buat, terus suruh dia present. Tak boleh. Dia punya step adalah kita brief, kita bagi contoh, lepas tu dia orang buat praktikal. Dan kita komen lah daripada situ Kalau macam saya nak buat, so kepada semua yang masih baru, you boleh buat macam saya buat malam ni. Kan saya bagi free training kan, you buatlah poster. I nampak Mahin ada buat tak bagus. You buat poster, you cari tajuk kan.
katalah hari Jumaat pukul 3, saya nak buat tajuk ni. You boleh personal dalam trainer-trainer je ada 800. Dalam Facebook group Certified HRD Trainer je ada 5,700. Lepas tu dapatlah dia orang punya kontak. Saya benarkan antara even you are TP, you nak cari trainer dalam tu ke, it's okay, no problem. Macam tadi pun satu TP kata ada beberapa circle Kak Yan, dia nak daftarkan dalam dia punya TP, it's okay, no problem. Itu yang memang saya nak buat. Itu yang saya suka. Okay? Jadi you kena validate your niche dengan beri training percuma dulu. Lepas tu suruh orang komen. Lepas tu rakam. Lepas rakam tengok balik. Okey tak yang expression muka you, cara you melontarkan suara, cara you explain kan. Jadi training tu boleh tak masuk dalam trainer profile kita? Boleh lah. Tak ada masalah. Kita tak tipu pun. Okay? Sebab you memang bagi training. Kalau macam saya nak buat training marketing online, saya kena tunjuk saya ada ajar orang result klien saya dapat lepas belajar lah kan. Okay. Alright. Firdaus, dalam trainerpreneur ni sebenarnya kita berfokus kepada HRD claimable cost. HRD claimable cost di mana kita memang, saya memang antara player 6,000. Boleh tak tunjuk bukti? Boleh lah. Saya ni orang ISO memang nak kena tunjuk bukti tau. Boleh lah. Sekejap saya tunjuk Kita antara player-player yang memang kita letak satu hari 6,000, 2 hari 12,000. Macam tu. Okay. Jadi sebagai trainer kena ada HRD. Saya tak pasti Firdaus ada TTT ke tak. Okey. Kalau you belum ada TTT, okey, bagus. Saya sarankan macam Firdaus pun anda menjadi trainerpreneur yang membuat closing. Sebab calculation di sini adalah kita cerita tentang namanya 2080. Oh, dah cerita ni pula ya. Okey, dalam train to gain saya detail, dalam e-book saya pun dah cerita dah dalam e-book, okey. Kita cerita tentang you are getting 80%. Okay, subject to 4% HRD tax lah. 4% HRD tax Okay. So net is 76%. Okay, contoh training tu adalah 5,000. 5,000. 80% adalah 4,000. Okay, Firdaus ada 4,000 ni. Tapi training tu Firdaus tak buat sebab Firdaus tak ada TTT. Jadi yang buat tu Miss Ong. Miss Ong ada TTT, Miss Ong buat first aid training. So Miss Ong kata my trainer fee daripada Penang pergi KL 2,000 all in contoh. Okay. So 2,000 Miss Ong punya, jadi 2,000 untuk Firdaus yang closing. Okay, katalah Firdaus dapat projek dekat Selangor. Projek tu adalah safety, first aid. First aid tu Rafiq buat. Rafiq masuk tak Rafiq? Dia dah pecah telur tu. Rafiq masuk tak? Dia orang ni dah pecah-pecah telur semua tak masuk Okay. So katalah dia kata trainer fee dia 1,500. Jadi tadi Firdaus training tu dia letak 5,000. Jadi katalah dia punya 80% 4,000. So 4,000 ni bila Firdaus dapat bagi Rafiq 1,500. Jadi satu training tu Firdaus dapat 2,500. Macam tu. Okay. Sebab tu saya kata dalam situasi trainerpreneur dalam trainerpreneur. Okay, dalam trainerpreneur kita ada 3 entity ni. Training provider. Adik, ayah panggil training provider. Kita dapat tangkap trainer dan juga trainerpreneur. So trainerpreneur adalah orang yang pergi pitching. Orang yang dapat closing. Dan orang yang dapat paling banyak dalam portion training fee. Portion training fee. Siapa masuk saya sharing trainer fee versus training fee ni? Training fee Okay. Trainer fee, okay. Etika seorang trainer, dia tak boleh question kepada TP. Mana-mana trainer pun semenjak saya jadi trainer daripada tahun 2015, saya sendiri dibayar oleh TP sehari 1,000 ke 1,500. Walaupun saya tahu training tersebut adalah 5,000 ke 6,000. Itu etika training. Kerana nak dapat training bukan hari-hari. Nak closing training bukan selalu dapat.
Jadi itu adalah projek. Okay, training fee itu adalah satu projek. So, apa yang kita bawa dalam trainerpreneur ni adalah saya nak membawa anda semua ada kepakaran dalam membuat pitching. Ada kepakaran membuat personal branding. Ada kepakaran membuat funnel. Ada kepakaran dalam HRD tu. Semua tentang HRD dalam kepala. Sebab bila you start pitching HRD dengan HR yang ada, soalan-soalan mereka memang berbau HRD. Dan kalau anda tak pakar dalam HRD, macam mana nak close? Dan kalau anda cakap satu je salah, itulah kali terakhir anda bercakap dengan HR tersebut. Bye-bye. Okay? Jadi itu yang saya bawa dalam trainerpreneur, di mana kita nak anda seorang trainer ataupun trainerpreneur yang ada business mindset, ada personal branding, tahu nak pitching siapa, macam mana nak pitching, macam mana nak closing dan pakar dalam HRD. Okay? Yes, ribu-ribu bos semangat kan? Kita memang cerita ribu-ribu kat sini. Yes, okay. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dari segi trainer profile untuk klien versus trainer profile untuk submission yang ni. So dekat mana saya bagi yang ni? Saya bagi dalam 15 marketing tools. Tapi yang apa tu? Yang untuk klien tadi tu, kita kena bagi yang bergambar, berwarna, letak banyak company yang kita pergi sebab tu kita kena cipta. Dan ada lagi satu cara tadi siapa tanya kalau tak pernah bagi training, pernah tak dengar kalau you boleh deliver free training, free talk kepada mana-mana syarikat atau agensi. Okey, katalah saya ambil nama, katalah Jasni. Apa Jasni nama awak punya training tak aku lupa lah. Lagi sekali, apa punya nama? Age. Apa age? Cuba type. Akak lupa. Saya dulu masa ambil mechanical engineering, saya belajar SolidWorks. Betul tak? SolidWorks Saya belajar SolidWorks Tak. masa akak ambil design masa tu memang aku tak pandai lah benda ni, okay? Autodesk Investor. Okay. Contoh, Jasni nak buat satu trainer profile. Tapi Jasni baru bagi training 1-2 company je, tak cantik lah. Nak gambar pun tak ada. Jadi Jasni pun pergi ke college community, pergi ke UTM, pergi ke kilang kan. Dia kata saya nak bagi 1 jam awareness tentang Autodesk Inventor. Semua AI kan nama dia. Autodesk Inventor ni kan memang senang. Tak payah macam AutoCAD nak pergi design slayer-slayer. Dia terus jadi 3D contoh. Saya nak bagi percuma untuk korang dapat awareness apa itu Autodesk Inventor. Okey, kilang tu pun cakap, okey boleh. Kita akan kumpulkan kita punya tuling-tuling designer semua dalam 5 orang untuk dengar. Masa bagi training tu ambillah gambar. Dah ada 1 kilang ni gambar. Pergi kilang kedua pula. Kita kena bagi free dulu. Okey. Contoh macam saya, sebelum saya jadi ISO trainer, saya memang adalah antara yang aktif bagi training dalam kilang saya kerja. Tapi tajuk dia lain lah. Saya bagi English. Lagi saya bagi apa Macam bila ada nak bercakap je saya try. Dan saya ambil gambar. Gambar-gambar tu mahal. Bagaimana win-win percentage bagi freelance trainerpreneur dengan TP? Antara masalah saya kerap hadapi bukan dengan trainer biasa rate fee. Okey. Maksudnya macam ni maknanya Afizul dapat trainer fee rendah. Okey, kita boleh letak harga kita tau. Contoh, katalah saya dah letak harga saya sekian. Tiba-tiba TP datang. Kak Yan boleh tak saya nak Kak Yan buat ISO? Saya bagi 1,000. We can say no. Kita boleh je say no. Sebab kita dah ada value. Tapi kalau contoh you masih baru, you nak dapatkan pengalaman kan, still okay. Pada saya, semua ni adalah memang it's a win-win situation lah. You boleh discuss dengan trainer kan. Minta maaf lah sekarang SST pun dah naik 8%. Lepas tu budak-budak nak naik sekolah. Bulan 3 raya pula tu. Jadi saya memang dah tak dapat lah kalau harga gini kan. You boleh kau team lah.
dengan ni. Tapi kalau dalam trainerpreneur, dalam uh, LQ juga, kita biasa start dengan 1,500 lah. 1,500 sehari. 1,500 tu kita minimum. Okay? Teknik closer kena mantap. Ya, betul Mak Noh. Memang kena. Ni. Jadi, siapa-siapa yang masih belum aktif sebagai trainer, cuba cari macam mana anda nak kongsikan niche anda secara percuma tetapi kepada audiens yang betul, dengan harapan itu adalah validation process for your niche dan juga portfolio gambar-gambar yang you dah bagi training kepada mereka dan juga penambahan tajuk-tajuk dan juga list training yang you dah buat. Dia bukan necessarily HRD. Kak Yan, saya pernah terima macam-macam jenis trainer profile. Okay. Ada yang tulis macam essay, ada yang buat macam table form, ada yang tulis macam resume, ada yang bergambar dan berwarna. Semua saya pernah submit dan hantar HRD kot semasa pengurusan. So far saya okay, tak ada. Okay. Dia macam ni tak Miss Ong? Macam Miss Ong adalah HR. Bermaksud you adalah HR yang proses dokumen dari TP. Dokumen dari TP. Saya adalah TP. Bila saya TP, saya berdepan dengan ramai trainerpreneur. Satu hari contoh Kak Ani, dia dapat tiba-tiba, katalah semalam, kemarin, katalah Syukri masuk, Basari masuk. Siapa lagi masuk siapa? Khalis masuk. Beberapa orang masuk serentak. Dan bila dia orang masuk serentak, trainer profile yang kita dapat tu pun pelbagai. Bila Kak Ani nak key in, dia akan mengalami masalah. Alamak, dia ni dia punya education mana tak ada reject. Okay. Katalah Jasni punya pula masuk. Alamak, Mamat ni dia punya IC dia tak ada reject. Contoh, Aaron pula masuk. Aaron punya list of training conductor tak ada reject. Jadi, apa yang kita tulis kat sini adalah trainer profile untuk kita nak submit dalam HRD profile ITRIS yang kita nak buat tu. Nanti saya tunjuk sikit lagi. Adalah semua yang ada dalam ni. Kalau you bagi ini, saya punya tim akan senyum. Kak Ani akan senyum bila dapat ini. Kenapa tak ada IC? Dah tengah key in ni lah, IC pula tak ada. Dalam profil tadi mana kita bagi IC dengan orang. Kita tak akan bagi IC suka-suka kat orang. Okay? Dia punya TTT tak ada pula. Kantoi lagi. Lepas tu turun. Years of career experience tak ada. Dia buat 1 tahun je. Tahun ni je. Habis tahun-tahun sebelum tu kerja kat mana? Tak ada. Kantoi. Jadi, ini adalah trainer profile yang kami nak proses dengan senyuman. Okay. Menjawab soalan Miss Ong. Sebab Miss Ong HR, you dah step ke depan. Step saya dekat sini, kita nak kena key in. Saya tunjuk kejap lagi. Okay. Kena ada kelas HRD. Okay, ya. Ada tak soalan yang saya belum jawab? Okay dah. Okay, kalau tak ada, saya nak tunjukkan QR ni evaluation. Ya, betul. Ni QR ni adalah evaluation. Kita dah letak dalam Google Form. Kita buat dalam QR form untuk paperless. Paperless, tanpa paper. Okay, Darus nanti WhatsApp tepi. Semua yang dapat RM99 daripada e-book tu dah baca. Ada tahu orang dia dah ada e-book. Tapi dia tak dapat 15 marketing tools. You rasa kenapa? Soalan saya. Kenapa? Contoh, Jasni, kau dah dapat tak 15 marketing tu? Aaron dah dapat, have you got that 15 marketing tools? Dr. K dah kan? Dr. Kusani? Dah, okay. Kena buat homework kan? Kenapa saya suruh buat homework? Give me the 5 points sebab saya nak pastikan you dah baca. Ada tahu tak baca. Lepas tu bila saya bagi 50 marketing tools, macam-macam dia tanya saya. Saya dapat. Okay, bagus macam mana? Okay, contoh bayaran 5K sehari, trainer dapat ni. TP. Okay. TP yang ambil 50 ke 60% ni Afizul, saya tak pasti. Tapi dalam trainerpreneur, kita ambil 20%. 20%, Allah. LQ. Ni dalam LQ walaupun kita dah bayar tax 24%, tapi kita masih ambil 20% daripada sales. Daripada sales, kalau 5,000, 1,000 lah. Tapi proses kita buat. Okay, saya nak tunjukkan dua benda.
Satu adalah harga training, satu macam mana kita nak apply trainer. Saya kena buka sini. Sekejap. Sambil saya buka e-trace, kalau ada soalan, kejap. Sebab nanti takut ada orang keluar. Saya nak ambil gambar. Oh, cantiknya. Saya nak ambil gambar. So, kalau you redeem, you kata, Kak Yan, saya nak redeem trainer profile yang editable. Katalah Jasni cakap, Jasni kau punya gambar saya lain, tapi bolehlah, bolehlah. Katalah Morgan nak kan. So, Kak Yan tengok, Morgan Raj ada. Okay. Haji Baba tak ada background ke Haji? Tak dapat Haji. Tak baiklah Haji ni tahu. Okay. Senyum. 1, 2, 3. Cantik, cantik. Lagi satu. 1, 2, 3. Okay, alright. Saya nak tunjukkan bagaimana bentuk e-trace yang kita nak key in. Malik, slow sikit Malik. Mama tengah kelas. Dah share screen. Oh, gambar kat sini. Okay, e-trace. So, kepada TP-TP boleh tengok juga. Kepada trainer, kenapa kita kena tahu ni? Sebab semasa pitching, tendensi untuk anda ditanya soalan-soalan berkenaan HRD. Dan untuk kita closing mudah adalah bila kita pakai HRD. Okay, yang pertama, siapa boleh menyaut Oops, tak dapat muka. Okay. Nampak saya punya screen? Nampak. Okay. So dekat sini saya akan tunjukkan claim dulu bermaksud katalah sekarang ni so kalau kita tengok adalah harga-harga yang kita letak lah. 2 hari 9,000, 2 hari ni yang ni 7,000, 6,000, 10,000. So kita akan bermain dengan biasanya 5,000 ke 6,000 sehari. 5,000 ke 6,000 sehari. Okay, 6,000, 6,000. So kita akan guna, kalau yang ni dia perseorangan lah. Dia guna satu orang yang 400 tu. Tapi biasanya kita akan gunakan harga yang macam ni. Yang ni sebab dia balance daripada 30%, daripada 12,000, 3,600 campur 8,400. Okay. Jadi kepada anda yang membuat quotation, jangan risau untuk letak harga. Jangan risau untuk letak harga kerana harga pasaran untuk training biasa. Habis training ni saya akan, Miss Ong pernah kongsi dengan saya untuk yang kita panggil HRD, kita panggil apa Miss Ong nama dia? HRD specific cost tu, yang 8,000 tu untuk technical. Okay, kalau contoh you buat training AI yang related to 4.0, sebenarnya you dah boleh letak 8,000. Jasni punya program dah boleh 8,000. Tak Jasni? Awak punya AI tu dah boleh 8,000 sebenarnya. Jadi kalau 8,000 tu dah boleh, kenapa kita nak rasa risau nak letak 6,000 tu? Sebab tu saya suka untuk semua trainer alert untuk kita letakkan harga yang standard. 5,000 ke 6,000 sehari adalah harga standard. Jangan jatuhkan harga pasaran. Sebab pada saya, bila kita jatuhkan harga pasaran, mungkin kita dapat projek tu, tapi pada saya tiada keberkatan sebab you dah mengganggu ekosistem latihan. Ekosistem latihan ni. Dan rugilah. You penat yang sama, aktiviti yang sama, tapi you dapat separuh. Ada soalan. Ada beberapa company yang bagi tahu polisi mereka yang akan compare. Okay. So, kalau mereka comparekan quotation, pada saya lah. Sebab tu yang penting kita kena tahu siapa sasaran kita. Audience segment kita tu kita kena kenal pasti. Saya ada pernah Kak kita orang boleh bagi training sehari 1,500 je. 2,000 je. Saya pergi next. Saya tak layan. Bukanlah tak layan. Maksudnya, okay, terima kasih. Saya bagi quotation tapi harga yang tinggi lah. Lepas tu next. Kita berhak untuk memilih siapa nak jadi audience kita. Okay.
Kita yang letakkan nak jual BMW ke nak jual kancil. Kita yang letak. Kalau kita dah letak harga rendah, you akan penat yang sama tapi sangat-sangat result dia sangat-sangat tak menjamin. Kalau you nak play with the harga rendah tapi closing, you akan penat selamanya. Tapi kita nak work smart. So how to work smart? Kita gunakan apa sahaja yang diberikan oleh HRD. HRD kata 6,000 max, 6,000 max. Tapi macam mana kita nak janji klien? Selepas training, masa training kita ada WhatsApp group. Dalam WhatsApp group, semua 20 peserta kita akan remain dalam group. Saya sebagai ISO trainer akan sentiasa support mereka walaupun dah habis training. Kalau mereka nak template, mereka ada soalan, boleh tanya di dalam WhatsApp group. Sebab tu saya letak harga saya tinggi. Sebab saya akan forever, whole life, full support. Itu ayat-ayat power saya untuk closing. Kan? Okay? Korang pun pergi train to gain. Katalah 299 ke 399. Forever tau saya support. Forever. Forever dekat train to gain 1. Forever dekat train to gain 4. Ada soalan, Taf ada soalan, tanya soalan. Saya takkan kata, tak, kau dah pergi training hari tu kan? Aku tak jawab. Tak boleh WhatsApp saya personal. WhatsApp dekat group. Tak ada. Okay? Sebab tu, kita yang letakkan harga. Kalau siapa rasa 399 train to gain tu mahal, ya Allah, itulah harga paling marhain sekali. Untuk you buat income berapa? Satu projek je dah 2,000 lebih. Satu projek. Tak ada produk nak simpan. Tak ada modal. Tak ada nak kena tempat. Kan? Sekarang apa yang viral? Sekarang, apa yang viral? Restoran Ustazah Asma tutup. Kedai Ibit Liu tutup. Okay? Viral. Kita punya bisnes sekarang ni, bisnes latihan yang paling saya rasa dia mencanak naik. Sebab tak ada orang akan kata saya 1,300,000. Tak ada. Alangkah dia keluar 299 lagi trend to game pun dia tak cakap ribu. Kak Yan, saya dah pecah rekod, pecah telur. Kak Yan thank you, betul ke 2,000 lebih ni saya punya Kak Yan? Macam tu je saya dapat. Okay? So jangan risau. Bisnes latihan adalah investment yang sangat bijak. Kita punya produk tak basi. Tak basi. Kita punya produk tak makan space. Kita punya produk tak payah modal, tak ada risk pun. Saya rasa zero risk. Zero risk. You takkan berdepan dengan, Kak Yan tak layan lah aku punya soalan. Kak Yan tak jawab lah aku punya ni. Tak ada. Okay? Sebab saya nak kita win sama-sama. Kita win sama-sama. Kita berada di platform yang betul dan apa yang kita buat ni sangat mulia. Kita menyediakan latihan kepada pekerja. Pekerja dapat ilmu dari kita, dia boleh sara keluarga dia. Pekerja dapat latihan daripada Jasni, dia boleh buat design. Dia boleh sustain, dia boleh naik gaji. Dia boleh ambil gaji hujung bulan. Dengan training daripada first aid trainer, mereka terjaga, terpelihara dia punya keselamatan dan kesihatan. Dia boleh balik dengan gembira tengok anak-anak dia. Okay? Dengan training yang kita bagi, diorang boleh dapat sijil ISO. Klien percaya dengan diorang. Makin tambah lagi klien diorang. Okay? So kita buat benda yang sangat mulia. Dan pada saya, selama mana anda terus belajar. Training ni memang kena terus belajar. Semasa saya sharing ni pun, saya pun belajar. Masa saya sharing ni, saya sendiri sedang belajar sebenarnya. Okay, belajar untuk nak pergi growkan lagi tim-tim kita. Okay, lagi satu saya nak share adalah, namanya, kena patah balik. Okay. Namanya adalah how to register trainer. Okay, trainer. Dekat sini kita akan ada training program. Okay, contoh tadi katalah first lady CPR tadi nama apa tulis kat ruangan chat contoh. Katalah saya dah ada first aid training. Syahira. Okay, Syahira. Okay, saya pergi sini. Saya pun type sini. Course title. Ada first aid.
First aid Okey, yang buat first aid ni contoh dalam saya punya sistem, nama dia adalah kat sini, nama trainer yang kita masukkan nama dia Davison dengan Rosli Sakban. Lepas tu Syahira pun dia kata, Kak Yan, saya dapat projek ni tajuk CPR. Jadi apa yang Kak Ani kena buat, staff saya kena buat, dia kena tambah trainer. So untuk kita tambah trainer kat sini, nak tambah trainer kat sini, kita kena masukkan yang tadi tu, ada A, ada B, ada C. Kita akan masukkan trainer ni tadi. Kalau tengok kat sini dia kena ada trainer dia. Okay. So trainer-trainer ni kita kena letakkan dia punya CV. Kita kena masukkan apa sahaja requirement yang kita perlukan untuk trainer tu mengikut yang kita dah ada di dalam Excel tu tadi. Excel ke Word Word tu tadi. Katalah digital. Tak buat lagi sekali. Okay. Kalau buka ni. So ni course outline. Topik. Trainer list. So kat sini kita perlukan dia punya TTT number. Kita perlukan dia punya TTT. Kita perlukan kalau ada exempted. Kita perlukan kat situ Trainer profile. Trainer profile. Ni dia. Trainer profile So katalah saya nak tambah. Saya nak tambah trainer. Ini semua trainer-trainer yang kita ada. Jadi bila kita nak tambah trainer, kita kena dapatkan semua yang dah ada dalam file tu tadi. Kejap. Inilah isu bila yang buat ni adalah staff saya. Kejap. Trainer profile. Trainer profile. Trainer profile. New trainer. Ya Allah, ni aku nak cari. Okey, ni nampak tak? Semua nampak? Hello? Miss Nampak. 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 Okay. So dekat sini nampak academic qualification, professional qualification, years of career experience, training experience, mobile number, IC number, nanti dia nak TTT number kat sini, okay? TTT number, the guest trainer lah biasanya orang yang kita tambah ada kat sini. Okay, katalah kita dapat trainer profile yang color-color tu tadi. Dekat color-color tu, korang berani ke bagi IC number? Tak bagi kan? Korang berani ke contoh letak detail-detail, kerja mana ke, yang detail lah, tahun berapa kan? So dekat sini yang kita akan masukkan dia. Okay, kat academic qualification ni pun kita kena letak lah. Dia dah siap kat sini lah. Katalah saya unit 10 kan? Dia cari lah Universiti Tenaga Nasional. Kalau you tulis kat situ, contoh dekat you punya profile, universiti nama tu tak ada dalam ni. Isu lah, masalah lah kita nak kena dah sangkut. Professional qualification, contoh you ada lead auditor ke, you ada IPC certified, NIOSH certified. Okay, previous company dia kena letak tahun, tahun berapa. Dia tak boleh lah macam orang tu contoh dia baru je berhenti kerja. Maksudnya dia daripada 2000 berapa sampai 2000 berapa kat kilang tu. Tapi sebelum tu dia kat mana?
Ah, training experience. Kat sini kita kena tulis lah tahun berapa dia buat training apa. Okay. Sebab itulah kita nak yang list tadi tu. Kalau tak, kita nak apply dalam HRD akan ada isu. So setiap trainer saya wajibkan yang dengan kita lah. Yang dengan trainer-trainer kita wajibkan anda ada trainer profile yang untuk klien dan trainer profile yang dengan HRD tadi. So kita nak bagi you template, editable Canva link dan juga dokumen untuk trainer profile untuk HRD submission. Okay, saya open untuk soalan. Oi, 10.40 dah sekejapnya. Kan? Yo. Okay, masa kan ada orang minta kita punya training profile, TTP. Itu dia tu sebagai apa? Dia TP Okay. Kalau orang tu you tengok dekat nama dia, you ada mutual friend dekat trainerpreneur, kemungkinan dia trainer. Dia trainerpreneur. Okay. Tapi sebagai trainer, you layak untuk tanya. Boleh saya tanya ini untuk TP apa ya? Kalau dia kata leading quantum, Kak Yan lah. LQ saya. Contoh dia kata untuk syarikat ABC, mungkin orang lain. Tapi pada saya, kalau kita conduct training tersebut, memang kita kena bagi sebab pada saya trainer profile tu macam kita punya menu. Kita punya menu. Menu kita lah. So, memberi trainer profile is not necessarily you dapat projek tersebut. Dia baru tahap pitching saja. Selama mana trainer ataupun training provider tidak kata just ni saya nak lock you 20 hari bulan 3. Selama mana you tak dapat agreement macam tu, nak lebih baik memang kena dapat confirmation letter lah. Dalam trainerpreneur, kita berikan format confirmation letter kepada trainerpreneur. Semasa mereka lock trainer, dia kena bagi confirmation letter. Confirmation letter. Dalam confirmation letter, dia akan lock tarikh, dia akan letak harga. Okey, saya tunjuk Dah tanya kan. Itulah training ni banyak benda. Tapi sebab tu you kena terus belajar. So untunglah hari Rabu je jumpa Kak Yan kan. Betul tak? Tak, nama dia Masina. Untung kan. Baik tak Kak Yan? Okey. Kau banyak gitu. Nampak saya punya Canva surat? Okay, ini contoh surat confirmation letter. Dia belum buka. Nampak? Nampak. Okay. Contoh kat sini, Februari 1, kita bagi surat ni kepada Cik Lee. Alamat dia, kita nak bagi dia training BOFA untuk ayam mas 2 hari. Harga dia 2 hari 3,500. Lepas tu, payment will be made 1 day after. Okay, lepas tu sign. Okay, yang ni saya takutlah nak announce yang siapa yang ada isu nak bagi trainer fee kepada you punya trainer ataupun you sendiri trainer-trainer tu dan nak dapat trainer fee, tu kena WhatsApp tepi lah untuk kita cerita-cerita cerita tepi tak boleh cerita kat sini tentang trainer fee tu. Sebab saya sangat nak membantu. Saya nak membantu trainer-trainer agar anda ada income, semangat nak buat, you ada jalan, you nampak jalan, okay? Tu kita punya matlamat. Sebab kita dah lalu, saya dah lalu dah apa yang you lalu ni. Dulu saya adalah trainer yang buat banyak TP punya job. Saya tunggu trainer fee yang lambat. Saya dah lalu. Jadi saya tak nak apa yang saya lalu dulu anda alami sekarang. Okay, ribu-ribu semangat. Yes. Kita cerita seribu-ribu je kat sini, okay? Contoh bayaran ni. Okay, ni cerita tadi dah. Trainer-trainer macam third party. Tak, trainer-trainer ni bukan third party. Pada saya, kita panggil stakeholder lah.
The stakeholder dalam trainerpreneur ni 3. Training provider, trainer, trainerpreneur. Trainerpreneur ni marketeer lah. You are the one yang buat pitching, closing and run the business. You are the business. Hari ni kepada yang Muslim lah, tadi saya kongsikan tentang zakat. Bagi trainerpreneur, bila anda dah capai nisab, katalah Johor dalam 24,000 macam tu, cukup haul setahun, bagi trainerpreneur, zakat anda perlu buat adalah zakat perniagaan sebab you berniaga. Tapi if you are trainer, saya bayar you trainer fee yang 1,500 tu. You bayar zakat pendapatan lah bila cukup nisab, bila cukup haul. Okay. Tapi trainerpreneur ni kalau contoh, kita dah ada tau. Dah ada satu trainerpreneur hit 100,000. Dah ada. Tahu tak macam mana dia boleh hit 100,000 dengan mudah? Tough, kau boleh explain tak Tough? Akak explain nanti kat Train to Gain. Okay, contoh dia buat team building. Team building, katalah Syafiq buat team building. Dalam kelas team building tu ada 100 orang. 100 orang. Bila 100 orang, Syafiq dia tak boleh jadi satu je trainer. Sebab Syafiq seorang boleh buat 30 orang je. 35 sorry. So 35 dia pecah 3. 3 trainer. 3 trainer, 3 kali 6 dah 18,000. Okay. Serentak buat. 18,000. 2 hari dah 36,000. Okay. So, trainerpreneur yang hit 100,000 ni, dia fokus buat team building. So, bila dia buat team building, kalau sehari, kalau dia seorang, 6,000. Kalau dia 2 trainer, dah 12,000. Kalau dia konsisten buat, sekejap je dah boleh dapat 100,000. Ajib apa? Benda ni, bila you berdepan dengan peserta lebih daripada 35, game dah lain. Game dah lain. Okay? Semua tu saya ada ajar dalam Train to Gain. Okay, lagi satu, cara you nak dapatkan training yang banyak, macam ni. Saya bagi sikit je, dia punya surface je. Contoh, you buat safety consultancy. Safety consultancy, you nak kena jaga company tu punya safety, keseluruhan, banyak benda. Banyak benda. Mesin lah, PPE lah, working at height lah, preventive maintenance lah, energy saving lah, high voltage lah contoh. Jadi, you boleh kata dalam package ni, kita akan bagi dia 6 training. 6 kali 6, 36,000. 36,000, you run 3 bulan. Ini adalah game saya untuk ISO. Kepada ISO trainer, you kena dengar, tengok apa yang saya buat. Semalam pun saya baru close. 4 dalam konsultansi tu 20,000, saya letak 4 training, 4 kali 5,000, 20,000. 20,000 training, 20,000 training, 4 kali training. Tapi saya bagi dia dokumen. Saya bagi dia training. Saya bagi dia konsultansi. All in. 2 bulan. Berbaloi tak? Berbaloi lah, baru 1 kilang. Kalau 5 kilang, dah 100,000. 2 bulan. Senang kan? Macam tu lah. Sebab kita bukan membuat, kita tak buat onar. Kita tak ada buat salah pun. Kita memang bagi training. Malah kita bagi lebih. Kita bagi ekstra daripada dia nak. Sebab training 4 kali memang ada 20,000. Tapi saya bagi dia apa? Dokumen. Suami saya lah buat dokumen. Hashtag abang dokumen. Suami saya. Dia buat manual procedure, word I4 semua dia buat. Okay. Lepas tu saya ajar. Lepas tu saya bagi training. Training tu berapa kali? 4 kali 5. 20,000. Okay. Kepada Alpha lagilah. Diorang siap kena buat proposal lagi. Beza kelas hari ni, kelas percuma kan. Saya sharing je. Kalau you memang tangkap apa saya cakap, you cuba buat dan tanya, saya still layan. Tapi untuk Alpha, tak. Saya akan bagi dia bulat-bulat proposal tu. Nah, saya campak. Saya campak Saya bagi. Okay, diorang kena edit, diorang kena buat. So homework untuk besok, saya tak tahu siapa dah buat homework. Saya sangat simple orangnya. Kalau you all tak buat homework, saya okay je. Saya punya cara adalah tanggungjawab saya deliver. Saya bagi. Dan saya percaya ada orang buat, ada orang dapat. Orang tak buat, mungkin dia dapat lambat. Mungkin pada saya tak akan kejar lah. Mana homework tak ada.
Mana Coach Khalis? Coach Khalis dengan Fatin. Mana Coach Khalis? Okay, Coach Khalis. Saya jumpa Coach Khalis baru keluar dekat memori sebenarnya 4 tahun lepas. 4 tahun lepas. Saya cerita tentang ni masa tu ETLQ tahu kan? ETLQ Betul, lagi. Kak Yan. ETLQ tu dia gagal sebenarnya. Sebab dia saya pernah share dekat Facebook. Kenapa ETLQ tu gagal? Kegagalan yang saya belajar. Tapi saya bangkit dengan trainerpreneur. 4 tahun lalu saya jumpa Khalis dengan saya explain the same thing. Sama, exactly sama, semua sama. Tapi saya rasa baru-baru ni je. Khalis dah memang trainer dah lama dah. Trainer kita panggil pun dah lama dah. Tapi sendiri punya projek. Sendiri close. Yes. Betul. Sendiri pitching, sendiri close, sendiri dapat 76%. Baru-baru ni. Berapa tahun korang tengok? 4 tahun tau. Saya takkan kejar you. Saya takkan paksa-paksa mana ni. Mana result ni, tak ada. Sebab saya percaya saya deliver apa yang saya nak bagi. Dan kalau anda konsisten, anda sabar, anda fokus, insyaAllah dapat. Okay? Itu saja. Confirmation letter daripada trainerpreneur yang closekan. Thank you, Wan. Thank you, Mana. Kak Yan, apa kelebihan kalau saya daftar modul saya dalam syarikat Kak Yan? Boleh. Nak daftar program, bagi saya 3 benda. TTT, trainer profile, course outline. Trainer profile bukan yang bagi klien Trainer profile yang tadi tu. Siapa yang dah dapat 15 marketing tools, dalam tu ada. Okay, dalam tu ada. Rosalie punya. Jadi, siapa-siapa pun, kalau you nak daftar program, you daftar dengan TP lain, you daftar dengan saya, you daftar TP you sendiri, tak ada masalah. You can be dekat mana-mana. Okay? Daftar program percuma. Apa kita nak? TTT, trainer profile yang tadi tu, ABC tu, dan juga course outline. Kita boleh daftar modul kita dalam framework? Ya, boleh. Berapa banyak pun boleh. Syarifudin baru masuk. Mana dia? Tanya Unding. Saya happy tau dengan Unding. Okay? Dia letak maksimum harga 2 hari. Cantik. Contoh bayar 5K sehari. Trainer dapat 1.8. Itu yang tadi. TP-TP lain berapa peratus saya tak tahu. Tapi dalam trainerpreneur kita ambil 20%. Principal fee. Dan kita letak akad lah. Akad tu bermaksud dalam buku trainerpreneur saya memang letak. Principal fee 20%. Dan dalam Islam kita kena bertulis Sebab tu habis saja program, anda akan bagi saya invoice 76%. Kenapa 76%? 4% HRD tax, HRD invoice saya, 20% principal fee saya. Principal. Kita buat proses, kita bayar tax, kita buat, saya bayar staff, saya ada setempat, kita proceed, semua itulah. Okey, betul Aida. Okey, Aida, congrats kepada Aida juga. Saya kata nak announce kan. Aida dah pecah telur STP, dah guna dia punya TP HRD. Tahniah Aida. Tadi kawan saya PG, dia dah bagi training AI. Tahniah juga. Coach Khalis pun tahniah. Siapa lagi ada kat sini? Yang dah pecah telur Prof Akbar pun dah juga. Shikin, cepat Shikin, come on. Wani dulu klien saya, sekarang dah jadi trainer. Tahniah kepada semua. Saya sebenarnya saya tak ajar apa-apa pun. Saya cuma kongsi apa yang saya buat je. Saya kongsi memang yang saya buat. Kalau saya buat sesuatu tu menjadi, saya excited nak sharing. Sebab tu dalam Train to Gain, modul keempat tu mahal gila. Nama dia adalah Marketing Funnel versus Sales Funnel. Apalah guna kalau funnel marketing kita tu bagus, kita famous, tapi kita miskin. Tak guna kalau kita famous, funnel cantik, orang kenal, ramai follower, tapi tak ada duit masuk. So macam mana funnel tu, setiap level funnel tu, mesti ada sale. Mesti ada duit masuk. Siapa kat sini dah terbayar saya RM99? Tu funnel saya pertama. Siapa yang lepas tu dia bayar pula pergi workshop? Funnel saya kedua. Dah lepas pergi Train to Gain tak cukup lagi. Aku nak jumpa Kak Ayan tiap-tiap minggu ni. Hari Khamis. Nak detail lagi. Dapat template lah tu. Coaching. Okay. Lepas tu dah belajar semua. Dah terjebak dengan trainerpreneur ni. Terpitching, terclosing, terdapat 76%. So funnel saya yang keempat adalah 20%.
Setiap trainer mesti ada funnel. Funnel tu dalam diri kita. Funnel ada dalam diri kita. Funnel tu. You kena cari. Contoh Haji Baba, apa you punya kepakaran yang you boleh jadikan buku? Digital product. Apa digital product dalam diri you yang you boleh keluarkan? Yang dia bagi manfaat. Coach Khalis, kalau you buat betul-betul, simplify 4 karakter, 4 colored brain tu, macam mana diorang buat decision sebagai bos, sebagai pekerja, sebagai operator. Buku kan cantik-cantik, comel-comel. You kata yang dia punya summary tu bagi free, dapat database. Lepas tu yang dah detail tu bayar. Lepas tu buat kelas. HRD pula tu. Memanglah meletup-letup, okey? Baik, Kak Yati. Semua orang mesti ada funnel. Setiap orang mesti ada funnel. Funnel tu lah niche kita. Dan kalau you ada funnel, tapi tak ada sale, rugi, buang masa. Jangan buang masa. Sekarang SST dah naik. Bawang dah mahal. Education anak-anak dah mahal. Okay, rumah pun dah mahal. Kalau kita tak buat dari sekarang, tak open you open your mindset kepada business mindset, kepada income generation, rugi nanti. Okay? Dah lah kita bukan kerja kerajaan, ada tak kerja kerajaan? Dah lah kita bukan kerja kerajaan. Tak ada pencen. Nak semangat terus malam ni. Okay? Alright. So itu saja malam ni. Jumpa anda setiap hari Rabu jam 9 malam. Terima kasih kepada yang dah daftar. Train to Gain 5. 31 orang dah daftar. Tahniah. Okay. Ramai malam ni masuk daripada Train to Gain 5. Jumpa saya pada 27 April. Kepada yang belum daftar, kalau you free 27/4, dengar baik-baik. 399 tu sikit ciput gila lah. Dah lah kita buat kat hotel besar. Siap makan. Tahu, siap jamuan raya. Okay. Sikit sangat sebenarnya. Berbanding dengan apa yang you dapat. Dan kongsikan juga kepada adik-beradik, kawan-kawan trainer lain yang mungkin diorang pun nak sara keluarga. Okay. So itu saja. Jumpa anda minggu depan. Saya minta maaf kalau tersalah kata. Okay. Bye. Recording saya akan sharekan besok pagi macam biasa. Okay. Okay, bye.